सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sidang penonton yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan semoga anda semua sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 dan kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala semoga tahun ini, tahun 2021 ini membawa banyak keberkatan-keberkatan di dalam kehidupan kita daripada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menurunkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Bercakap berkenaan dengan memasuki tahun baru selepas tahun sebelumnya kita tinggalkan, pastinya seseorang itu melihat kembali diary dia. Perkara-perkara apa lagi yang belum dilunaskan. Apakah janji-janjinya telah dilunaskan? Apakah ibadat-ibadat yang pernah ditinggalkan pernah dilunaskan ataupun telah dilunaskan ataupun tidak? Untuk itu, pada hari ini saya memilih satu topik berkenaan dengan hutang. Pastinya di dalam kita menjalani kehidupan kita, banyak sekali kita berhutang. Apakah itu bentuk hutang berbentuk janji? Apakah hutang berbentuk waktu kita? Apakah hutang berbentuk jual beli kita? Dan apakah hutang berbentuk wang ringgit kita terhadap seseorang? Jadi perkara ini sangat penting untuk kita bincangkan kerana banyak di antara kita mengambil lewa berkenaan dengan perkara hutang ini. Kerana sejak sekian lama kalau kita melihat masalah hutang yang tidak dilunaskan ataupun yang tidak terlangsaikan berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita berjanji kepada seseorang itu merupakan satu hutang sebenarnya kalau selagi kita tidak melunaskannya. Jadi perkara ini banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Punca utamanya cuai membayar hutang. Inilah sebabnya apabila kita masalah ini timbul adalah disebabkan cuainya seseorang itu membayar hutang yang telah dibuatnya itu. Sebahagiannya sengaja. Ada orang-orang, sebahagian tidak semua, sebahagian orang-orang sengaja melupakannya dan ada juga yang menganggap ia tidak penting. Malah ada setengah orang beranggapan bahawa dia membuat anggapan dia sendiri. Orang yang berhutang itu membuat anggapan dia sendiri bahawa pemiutang itu ataupun orang yang memberi hutang itu dah melupakannya. Jadi ini satu anggapan yang salah dan perkara inilah yang selalu membuatkan timbulnya masalah di dalam masyarakat. Berkenaan dengan hutang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran dan hadis memberikan satu gambaran yang sangat dahsyat kepada mereka-mereka yang lalai melunaskan ataupun yang cuai melunaskan hutang-hutangnya dan sengaja mencari alasan-alasan daripada melunaskan hutang. Jadi ada setengah orang yang mencari alasan-alasan supaya dia terlepas dari membayar hutang. Kalau kita melihat ketika seseorang itu bersetuju memberi hutang, itu pemiutang atau pemberi hutang itu bersetuju memberi hutang kepada seseorang itu, tentu
si pemiutang itu ataupun orang yang memberikan hutang itu, dia sangat mengharapkan bahawa orang yang meminjam itu akan menunaikan hutangnya kembali apabila tiba masanya. Kerana ini mempunyai keperluan di dalam kehidupan seseorang itu. Jadi ianya merupakan satu perkara yang diperlukan. Orang yang berhutang itu memerlukan sebenarnya, dan orang yang memberi hutang itu dia beranggapan bahawa orang ini akan membayar hutang kerana dia akan memerlukan apa yang diberikan, apa yang dipinjamkan itu pada satu masa nanti. Oleh kerana itulah Al-Quran sangat menekankan perkara ini, baik orang yang berhutang maupun orang yang memberikan hutang, ianya merupakan mempunyai tanggungjawab masing-masing, dan terutamanya kepada mereka yang berhutang ataupun yang meminjam ini. Jadi kadang-kadang dia merasa cuai, ataupun kadang-kadang dia merasa perkara ini remeh, tidak perlu dia ambil berat, ataupun seperti mana saya katakan tadi, kadang-kadang dia beranggapan bahawa orang yang memberi hutang itu telah melupakannya. Sebenarnya ini tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ataupun bab hutang ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kepada mereka yang tidak melunaskan hutangnya ataupun secara sengaja mencari alasan-alasan untuk mengelak daripada membayar hutang, itu merupakan satu amaran daripada Allah Ta'ala bagi orang-orang seperti itu, dan juga ada peringatan daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan orang-orang yang cuai ataupun yang culas ataupun yang tidak ambil peduli berkenaan dengan pelunasan hutang-hutangnya itu. Jadi pada hari ini insya-Allah kita sama-sama akan berbincang. Saya akan kongsikan beberapa ayat dan sabda-sabda suci Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara hutang ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarihi la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima, dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kaziba wa hum ya'lamun. Ini satu ayat berkenaan dengan apabila seseorang itu diberikan amanat. Hutang juga merupakan satu amanat sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dan lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, dan di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau amanahkan harta yang banyak kepadanya sekalipun, akan dikembalikannya kepada engkau. Jadi ini satu jenis manusia ataupun satu jenis orang, bahawa apabila diamanahkan harta yang banyak kepadanya sekalipun, akan dia kembalikan kepada seseorang yang memberikannya. Kemudian lebih lanjut Allah Ta'ala berfirman, dan ada pula di antara mereka orang yang jika engkau amanahkan hanya 1 dinar kepadanya, tidak akan dikembalikannya kepada engkau kecuali jika engkau tetap menagihnya. Ini satu lagi jenis manusia yang walaupun diberikan 1 dinar kepadanya sebagai amanah, tetapi apabila ditagih, mereka sukar untuk mengembalikannya ataupun tidak akan dikembalikannya kepada engkau. Dia tidak mahu kembalikannya. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bahawa hutang itu merupakan satu amanat. Biarpun sekecil mana pun hutang itu, kita haruslah mengembalikan kepada si pemiutang itu ataupun orang yang memberikan hutang itu. Jadi di dalam ayat ini, walaupun ayat ini bercakap berkenaan dengan ahli kitab, tetapi kita juga merupakan ahli kitab, bahawa kita merupakan pengikut-pengikut Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun termasuk dalam peringatan oleh Allah Taala dalam ayat ini, bahawa walaupun banyak diberikan kepada kita, tetapi kita apabila diperlukan ataupun apabila kita diminta, kita kembalikan
Dan jangan kita tergolong di dalam golongan orang yang kedua tadi, walaupun 1 dinar kita bagi tetapi dia tidak mahu kembalikannya. Jadi kita jangan tergolong dalam golongan yang seperti itu. Dan berkenaan dengan hutang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, dia ada peringatan yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, tetapi harta seseorang itu tidak boleh diambil. Orang dah meninggal dunia, harta ni tidak boleh diambil selagi hutangnya belum dilunaskan. Ini dapat kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, dan bagimu, dalam braket suami, pada suami, 1/2 dari yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka untuk kamu 1/4 dari apa yang ditinggalkan setelah melunasi wasiat yang telah diwasiatkan ataupun setelah melunasi hutang-hutang. Jadi ayat itu agak panjang, tapi saya ambil sedikit saja daripada ayat itu tadi, di mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua, terutamanya ini kerana bercakap dengan tentang harta seorang isteri yang meninggal. Kemudian harta itu ada hak bagi sang suami itu 1/2 dari yang ditinggalkan oleh isteri-isterinya, kalau mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka untuk kamu, itu untuk suami, 1/4 dari apa yang ditinggalkan setelah melunaskan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan ataupun setelah melunaskan hutang-hutang. Jadi sang suami itu tidak boleh mengambil harta sepeninggalan isterinya itu sebelum wasiat dilunaskan dan sebelum hutang-hutangnya dilunaskan. Jadi di sini pun kita dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala itu menekankan berkenaan dengan hutang ini. Jadi sebelum dibahagi-bahagikan ataupun sebelum dilunaskan hutang itu, harta si peninggal itu, atau di sini khususnya kepada suami, bercakap berkenaan dengan suami, isteri yang meninggalkan harta itu, sebelum harta-harta itu dibahagi-bahagikan wasiatnya dan dilunaskan hutangnya, sang suami itu tidak boleh mengambilnya. Jadi di sini pun kita dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala menekankan berkenaan dengan hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas kepada kita semua, ya, pembayaran hutang bukan perkara yang boleh dibuat main-main. Jangan kita fikir seperti mana saya katakan tadi, yang kita beranggapan bahawa orang tu dah melupakan hutang kita. Tidak. Kerana ianya akan dituntut. Kalau orang yang memberikan hutang itu tidak menuntut, ada perkara-perkara yang akan berlaku kepada kita yang insya-Allah saya akan kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan hadis-hadis sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara hutang ni jangan kita ambil remeh, jangan kita tidak ambil peduli, kerana perkara hutang ini satu perkara yang sangat mustahak dan akibatnya sangatlah dahsyat apabila kita tidak melunaskan hutang kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan kepada kita, apabila kita hendak berhutang, melakukan transaksi hutang, maka hendaklah kita membuatnya secara bertulis, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 283, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang sesama kamu untuk masa yang tertentu, maka hendaklah menuliskannya. Ini pun Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita semua bahawa apabila kita hendak melakukan satu transaksi hutang sesama ataupun pinjaman sesama kita, maka hendaklah menuliskannya. Ini satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi kembali saya katakan bahawa hutang merupakan satu perkara yang bukan kecil, tetapi hutang disentuh juga di dalam Al-Quran, dan begitu juga diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua akibat-akibat daripada kita
tidak melunaskan hutang-hutang kita. Tadi beberapa ayat dah saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari kita pergi kepada hadis-hadis sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhutang kepada seseorang dengan niat akan memulangkannya semula, Allah Ta'ala akan membantu orang itu untuk memulangkan hutangnya. Jadi kita harus tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita bahawa benda yang kita pinjam itu, wang yang kita pinjam itu, dalam hati kita, kita dah tanamkan niat bahawa kita akan memulangkan kembali wang yang telah kita pinjam itu, maka Allah Ta'ala akan membantu orang itu untuk memulangkan hutangnya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala akan membuatkan sarana-sarana ataupun menyediakan sarana-sarana untuk dia dapat melunaskan hutangnya itu. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, maka Allah juga akan merugikan orang tersebut. Ini dari Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW memberikan satu peringatan kepada kita semua, hendaklah kita menanamkan niat ini di dalam hati kita apabila kita meminjam, bahawa kita hendak melunaskan ataupun mengembalikan sesuatu yang kita pinjam itu. Maka Allah Ta'ala akan menyediakan jalan-jalan di mana seseorang itu dapat melunaskan hutangnya. Tetapi kalau di dalam hatinya dia dah tanamkan satu niat bahawa dia tidak akan mengembalikan barang yang dia pinjam atau tidak mau mengembalikan hutangnya, maka Allah Ta'ala akan merugikan orang tersebut. Jadi jangan kita menjadi orang seperti itu. Sebaliknya, apabila kita meminjam sesuatu daripada seseorang, hendaklah kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita bahawa kita akan mengembalikan kembali apa yang kita pinjam ataupun apa yang kita hutang itu, supaya Allah Ta'ala akan membuka jalan-jalan kemudahan bagi kita melunaskan hutang-hutang kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi di dalam hadis yang lain bahawa diampunkan semua dosa bagi orang mati terkorban kerana syahid. Jadi diampunkan semua dosa bagi orang mati terkorban kerana syahid, kecuali jika dia mempunyai hutang. Dalam braket tu hutang kepada manusia. Jadi ini pun satu peringatan daripada Rasulullah SAW yang sangat tegas daripada Rasulullah SAW, bahawa semua dosa-dosa seseorang yang mati terkorban kerana syahid semua diampunkan, kecuali jika dia mempunyai hutang. Jadi selagi hutangnya belum diselesaikan, maka selagi itulah dosa hutangnya itu ataupun kesalahan hutangnya itu belum terlunaskan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat di dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua bahawa kalau orang yang mati syahid itu, kalau dia tidak ataupun kalau dia masih ada hutang lagi, maka dia masih lagi mempunyai satu kesalahan yang tertinggal. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua satu perkara di mana Rasulullah SAW seolah-olah membenci kepada orang-orang yang lalai dalam melaksanakan hutangnya, sehingga kan Rasulullah SAW tidak mahu mensolatkan jenazah seseorang yang masih lagi berhutang. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa ada seorang sahabat yang berhutang 2 dinar dan dia meninggal. Rasulullah SAW tidak mahu solatkan jenazahnya. Atas hal itu, ada seorang sahabat memberi jaminan bahawa saya akan bertanggungjawab membayar hutangnya. Lalu barulah Rasulullah SAW solatkan jenazah orang tersebut. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang yang memberi jaminan tersebut, adakah dia sudah membayar hutang itu ataupun belum. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa Rasulullah SAW sangat mengambil berat berkenaan dengan hutang ini, sehingga kan seperti mana saya katakan tadi, Rasulullah SAW tidak mahu mensolatkan jenazah seseorang yang masih lagi ada hutang, sehinggalah ada seorang sahabat memberikan jaminan bahawa dia akan membayar hutang si mati itu, barulah Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang itu.
Kemudian lebih lanjut lagi, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, ini Hazrat Anas bin Malik berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu baginda mendatangi seseorang yang sedang disolatkan. Baginda pun bertanya, apakah sahabat kamu ada memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, lalu apa manfaatnya bagi kamu jika aku mensolatkan orang yang rohnya pun tidak naik ke langit? Jika ada orang yang menjamin hutangnya, aku akan mengerjakan solat untuknya, itu solat jenazahnya. Kerana sesungguhnya solatku akan bermanfaat baginya. Jadi di sini pun kita dapat melihat bahawa roh seseorang itu yang telah meninggal dunia tidak akan naik ke langit selagi hutangnya belum terlangsaikan ataupun belum terlunaskan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi di dalam hadis yang lain, sesiapa menghilangkan satu kesusahan Muslim daripada kesusahan dunia, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan akhirat. Dan sesiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir ataupun kesulitan membayar hutang, nescaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba berkenaan menolong saudaranya. Jadi inilah beberapa hadis tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berkaitan dengan hutang yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan kita pernah menganggap remeh, jangan kita tidak pernah peduli terhadap hutang-hutang kita. Kalau kita berlaku seperti itu, maka kita tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak memegang amanahnya, dan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang Rasulullah SAW sabdakan bahawa rohnya tidak akan naik ke langit. Jadi kita jangan tergolong dalam golongan orang seperti itu. Sebaliknya, kita hendaklah melunaskan hutang kita dan kita jangan melambat-lambatkan dalam kita melunaskan hutang-hutang kita. Jadi ini satu perkara yang harus kita ambil perhatian. Kemudian Hazrat Masih Maud SAW berkenaan dengan hutang ini pun bersabda kepada kita semua, di mana beliau bersabda ketika menceritakan tentang seseorang yang membawa lari harta seseorang yang diberikan kepadanya sebagai amanah. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, dalam pembayaran hutang dan memulangkan semula amanah yang diberikan, tidak ramai yang berlaku jujur dan orang-orang tidak memberi perhatian terhadapnya, sedangkan ia adalah suatu perkara yang sangat penting. Jadi mengembalikan hutang ataupun memulangkan semula amanah itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Rasulullah SAW tidak solatkan jenazah orang yang berhutang. Ada kalanya juga berlaku seperti ini, di mana seseorang itu berhutang, tetapi ada sahabat yang lain melunaskan hutang orang tersebut. Barulah jenazah dia disolatkan. Tetapi selain itu, jika ada yang meninggal dan tidak ada yang melunaskan hutangnya, dan ahli warisnya juga tidak ada yang mampu melunaskan hutangnya, maka Rasulullah SAW tidak solatkan jenazah orang itu. Dapat dilihat bahawa orang-orang begitu bersungguh-sungguh dalam berhutang, namun tidak bersungguh-sungguh seperti itu dalam memulangkan ataupun mengembalikan hutang tersebut. Malah sering mencari alasan ketika tiba waktu pembayaran hutang itu semula. Dan hubungan sesama mereka pula bertambah buruk. Kebenaran iman seseorang itu dapat dilihat dari hal tersebut. Jadi ini satu nasihat bagi kita semua daripada Hazrat Masih Maud SAW tentang perkara hutang ini. Jadi di mana uzur ataupun Hazrat Masih Maud SAW bersabda di sini bahawa, saya bacakan sekali lagi untuk peringatan diri saya dan kita semua, bahawa dapat dilihat bahawa orang-orang begitu bersungguh-sungguh dalam berhutang. Dalam untuk meminjam itu dia sangat bersungguh-sungguh, dia berikan macam-macam alasan dan dia berikan bermacam-macam keyakinan bahawa dia akan melunaskan kembali ataupun membayar hutang-hutangnya. Seperti mana beliau bersabda di sini, dapat dilihat bahawa orang-orang begitu bersungguh-sungguh dalam berhutang, namun tidak bersungguh-sungguh seperti itu dalam memulangkan ataupun mengembalikan hutang tersebut. Malah sering mencari alasan ketika tiba waktu pembayaran hutang itu semula. Jadi ini satu nasihat daripada Hazrat Masih Maud SAW kepada kita semua. Apabila kita berhutang, maka kita haruslah bersungguh-sungguh dalam membayar hutang itu kembali. Lebih lanjut beliau bersabda, bertaubatlah
dan beristighfarlah secara berterusan, kerana ia adalah janji Allah bahawa dia akan melapangkan rezeki orang yang beristighfar. Jadi kalau kita berhutang dan kita merasa susah untuk membayar hutang kita itu, tetapi memang ada niat di dalam hati kita untuk memulangkan ataupun mengembalikan hutang itu, maka kita banyak-banyaklah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar kita itu akan membukakan ataupun melapangkan pintu rezeki bagi kita semua. Lebih lanjut beliau bersabda, saya berkata dengan penuh kesal bahawa sebahagian orang tidak menghiraukan hal-hal tersebut, dan di dalam jemaat kita juga ada orang yang sangat kurang memberikan perhatian terhadap perlunasan hutangnya. Ini adalah bertentangan dengan keadilan. Rasulullah SAW tidak solatkan jenazah orang-orang seperti itu. Maka setiap dari kamu hendaklah ingat perkara ini betul-betul, bahawa janganlah berlengah-lengah dalam melunaskan hutang, dan hendaklah menjauhi sebarang jenis perbuatan khianat dan ketidakjujuran, kerana ia bertentangan dengan perintah Allah yang telah dia sebutkan di dalam ayat ini. Ini daripada malfuzat saya petik. Ini pun Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan satu penekanan kepada kita tentang hutang ini. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita terhindar daripada berhutang ataupun untuk kita terhindar daripada terlilit dengan masalah hutang ini, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita semua, dan doa ini saya rasa sangat perlu untuk saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita semua terlepas daripada belenggu hutang ini, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari bebanan hutang dan penindasan manusia. Jadi ini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua berkenaan dengan supaya kita terhindar daripada berhutang. Satu lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sering dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam solatnya supaya terhindar daripada lilitan hutang ini, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram, di mana Rasulullah SAW berdoa seperti ini, dan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Rasulullah SAW selalu membaca doa ini di dalam solatnya. Saya ulang sekali lagi doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram, di mana yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Jadi ini satu lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, dan Rasulullah SAW sendiri pun berdoa seperti ini supaya beliau terhindar daripada terlilit dengan hutang-hutang. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa nasihat-nasihat ataupun beberapa penekanan tentang hutang daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan daripada sabda-sabda suci Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan sarana-sarana kepada kita semua yang berhutang untuk kita dapat melunaskan hutang-hutang kita, dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita terselamat daripada lilitan dan belenggu hutang ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melunaskan hutang-hutang kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin salli ala nabiyyina salli